Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita berada dengan tafsir salah satu surah, yaitu Suratul An'am. Suratul An'am ayat 88, 89, 90. 3 ayat daripada Suratul An'am. Suratul An'am ayat 88, 89, 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Inilah 3 keratan ayat daripada surah Al-An'am. Jadi kita pada minggu yang lalu kita menegas bahawasanya di antara orang yang jaya tu orang hak boleh dia kata alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita dapat lagu tu pada minggu yang lalu ni. Kata orang hak samrit lagi ke datang, orang hak canak lagi ke datang tu ialah orang yang lulus segala-gala halangi di atas dunia ni, segala-gala jenis ujian dan cobaan, maka dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk dia berasa kata nak sabar. Payah kita nak kata sabar tu memanglah kita tahu kanan sabar, kelebihan sabar, fadilat sabar, balas mano. Tapi nak boleh buat juga itu terhenti pada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh satu kekuatan boleh dia nak sabar. Di antaranya tua cerita hak malam ni bagaimana kau dia sabar. Lepas tu lepas ujian sini, kita ada bersama dalam alam al-barzakh. Seperti mana kita royak kata bahawasanya akhirat tu bukanlah semata-mata yang ngeri, bahkan salah satu okal untuk kita nak bahagia, untuk kita nak seronok, untuk kita nak dapat rindu hak mana kita nak jumpa dengan penjadi kita, penciptakan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian itulah juga alam kubur pun balas itulah juga. Orang duduk dalam kubur tu nampak ya zuhir sekaligus tu. Nak turun tu kena duduk 3 keratan kain putih tu. Duduk baluk dia. Nampak zuhir mula-mula. Bapak masuk dalam tu kok. Tukar selalu dah
Kan setera belah-belah lalu dah nampak jauh mata manis tempat kediaman dia, minta nak bangun pergi selalu dah di sana, tapi tak siapa masuk pergi di sana dulu, yang terpaksa kena duduk, tapi duduk pun dalam suasana yang cukup sedap. Sebab itulah kalau kita kata buat apa lah kita kena duduk mengaji seumur, tak padahkah kita duduk mengaji leh orang panggil tahun hok lepas dah 1443. Ada lah, cukup sepanjang tahun dah kita duk itu tu mengaji. Bahawa apa lagi kena duk mengaji tahun ni 1444 pula dah. Kalau lah kita kata balas tu, supaya juga kita kata tak ada apa dah lah. Kita pun tak kena duk semaya. Terpaksa Arafah dah baru ni. Gugur lah dosa kita 2 tahun tu, insya-Allah Ta'ala tak kena duk semaya. Kalau lah kita kata balas tu, supaya juga kita mai soalan, kita nak hidup 1444 ni, buat apa boleh kena duk makan lagi? Buat apa boleh kena duk minum lagi? Apa ada dah lah kita kata dah. Supaya itulah juga. Seperti mana makan ni adalah satu kekuatan untuk badan kita, dan minum itu sebagai ciwi-ciwa untuk hidup kita tu, dengan segala-gala hidup tu yang mari daripada air. Nah, terpaksalah kita minum air. Demikian itulah juga semaya baik kita menuntut ilmu pengetahuan, kita jadi ciwi-ciwa kita juga situ pun. Sini supaya kita nak boleh puncai dan kita mancai, kata kita nak boleh kata alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nak jadi mancai situ tu, cuba kita renung caranya nak boleh nak mancai, nak boleh sebut secara tempat penuh mulut kita nak sebut situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman sini, dzalika hudallahi yahdi bi man yasha'u min ibadihi. Itulah hidayah Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sajalah jualah yang hidayah siapa dia kanak daripada hamba dia. Jadi kalau kita kata dapat kata siapa dia kanak tu, makna kata ada jenis proses, ada jenis lerat, ada jenis yang panggil gapo ni sipil. Bukan kata semata-mata kata hamba dia tu may yasha'u min ibadi. Sini dia sebut hak dia kanak di kalangan hamba dia. Hamba dia banyak ramai, tapi hak dia kanak saja yang nak boleh hidayah. Dalam arti kata hak dia kanak saja, hak dia boleh sebut alhamdulillahillazi hadana lagi ke atas. Lepas tu, kalaulah kita kata mari duk baca dalam kunut, sama ada kunut witir maupun kunut subuh, Allahumma hdini fi man hadait. Doa. Tapi duk polen-poten. Tak ada kira siapa-siapa lah, kita kecek pada umum. Pamananya Allahumma hdini fi man hadait. Memanglah ya baca dalam kunut lagi, ataupun dia semaya dengan email lagi, dia kata amin dak belakang email hak semaya tarawih, maupun dia semaya subuh, ya kunut hak subuh Allahumma hdini tu boleh. Pamano nampak cara dia hidup duk itu tu. Itulah. Jadi kita nak kena ada gigi semua. Sebab may yasha'u min ibadi bukan duk di kita. Kita nak hidayah, tapi Tuhan tak kandak yang nak hanya yang kandak pada orang tertentu. Semoga kita termasuk dalam orang hak tertentu saat ni, insya-Allah taala. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka saat ni tu hamba dia tu, kalau dia mau duk sekutu dengan Allah, ada bahaya-bahaya wak pera sangkum, pera manut, pera peranban, pera siapa tu bukan kerana Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun. Habis gugur habis apa saja mereka beramal. Puasa untuk nak loblang dosa kita sampai dah 2 tahun. Tapi puasa pera, bukan pera Allah dah. Saja cita-cita kita nak jadi orang panggil gugurkan dosa kita 2 tahun tu saja, bertambah bala, seolah-olah kata hak gugur tu dak dah, kerana kita tu bukan pera Allah. Pera Allah yang mana? Pera Allah yang ada landasan dia, ada kurikulum dia, ada laksud dia, laksud yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pera Allah dah, tapi tengok laksud dia tu. Bukan duk payah sangat kita nak letak tubuh kita, nak wan tua kita dengan laksud hak Nabi dah.
tapi makna kata sekaligus kalau tu terhenti pada zalika hudallah. Itulah terhenti di situ. Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Orang yang dapat hidayat saat ini di kalangan hamba ya royak kata mereka itu ialah yang mana aku ni beri kepada mereka tu akan Alkitab. Ajaran Alkitab, bukrian daripada Alkitab, baniyat daripada Alkitab, wal hukma wan nubuwah, dan satu perintahan, satu amnat, wan nubuwah, dan kenabian. Masuk dalam wongkan hak ni. Fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Kalaulah mereka ini mendustakan, tak ada apa, Allah Subhanahu Wa Taala akan mukmai mereka ni pada orang yang mana duk dalam keadaan duk le parik, nauzubillah min zalik. Tak ada apa, Allah Subhanahu Wa Taala tak ada duk rugi apa. Jangan duk kata-kata kita ni deraka pada dia, sedunia pakat deraka pada dia nak kurang sedikit pun daripada kerajaan Allah, tak ada. Hak duk di kita tulah. Lepas tu dia main royak tegas sekali lagi tu. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Kalau gitu kok mereka itu yang dapat hidayat dari Allah, maka ciwi hidup mereka tu adalah satu contoh tauladan bagi kita. Semua contoh tauladan ni ia start daripada ihdinas siratal mustaqim hak Nabi, pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq, pergi kepada Umar, pergi kepada Uthman, pergi kepada Ali, gigi tu. Turun-temurun baris hak pesing gapo dia ni generasi turun. Telak samai saat ni duk mari siapa kita. Situlah yang dikasih sekalian. Kita saat ni nak ayat kata tidak akan dikalahkan kita oleh dunia. Dunia tak boleh nak mengalahkan kita sedangkan apabila hati kita tu selalu setia dengan Allah. Pagi petang. Dunia tak boleh nak kuasakan kita. Tak boleh nak mengalahkan kita selama mana hati kita tu duk setia kepada Allah pagi petang. Dengan selalu kita duk sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hati kita tu, hati kita, rakyat Ayub, hati kita tu, rakyat hati kita tu, langsung dia tu di antaranya, ayat tu cai kuang kita ni, cai kuang tante, alhamdulillahi rabbil alamin, amin. Tu, cai kuang kita, kuam suk kita sikit sebanyak tu kita menetu. Dah minggu lepas warning, kata kuam suk tu, tepat dia tu, di syurga, masa dia tu hai akhirat. Lah ni tu cari-cari boleh juring-juring gitulah. Bukan temroid dak lah. Maka segala kebahagiaan di dunia ni, ya upama ya romtun, ya setak daripada kita tu bahasa kata terima segala-gala kamnutkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi di mana-mana, udara panas, nak banding mudah-mudah. Kita pergi di PT dah. Udara panas, dia mau bagi kamnutkan. Ning balah ning. Dia pukul 9.30, kampi Al-Quran, pukul 9.45, kam kelau orang tu, pukul 10, kam kelau orang tu, kita pun duduk dalam panah. Terpaksa kena duduk ngejuru sebab apa? Sebab ia kamnukkan balah tu. Apatah lagi kamnukkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena berasa walaupun panah lah mana pun, walau balah mana pun, tapi nak ayat kata kamnukkan hak manusia saat ni kalau kita pergi, kalau sah kena duduk berdiri bercaca situ, saya tak boleh masuk PT. Kek lagi jam bilik air, tak rawe. Dia mau ayat tak gitu mau perasaan ya, tak tahu sakit habis geli ni urat pinggan ni habis. Hak ni kamnukkan dunia ni hak berdiri tu kena duduk berdiri bercaca. Tapi kamnukkan hak Allah hak berdiri tak boleh berdiri duduk menyata. Tak boleh semaya boleh berdiri, semaya boleh menyata. Tak boleh semaya boleh menyata, duduk semaya tak krisi. Jadi kamnukkan hak Allah Subhanahu Wa Taala jadi partner situ. Jadi subhanallah, syariat Allah saat ni tak serupa dengan kamnukkan hak manusia. Nampak tu dah sikit sebanyak. Lalu itulah zaman nak ayat tu suasana saat ni
Hidayah ni, nak orang tua nak jadi hidayah tu payah. Ia terikat dengan suasana, ia terikat dengan alam sekitar, hak pasal wis semangat. Kalau ia terikat dengan saing, hak gu tu kita bersaing dengan pasal hak cuk pasal malas, nak jadi lemah, lupa siapa kita. Saing hak rajin walaupun kita malas pun wis ada semangat sikit. Nak ayat kata alam sekitar saat ni ia penting. Maka zaman tu zaman Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, masa Daulah Amawiyah, anak Amawiyah, lepas pada rung sahabat Ali bin Abi Talib situ tu, yang meninggal dunia situ, yang mari anak Amawiyah situ tahun 41 Hijrah, yang mula di situ. 40 tahun ya. 40 tahun satu generasi, satu umur orang. 40 tahun. Ambil di 6 Hijrah, siapa 41. Lama tu ya. 11 tahun daripada hijrah Nabi pun pejam mata. Mari Abu Bakar setahun 2 pejam mata. Mari Umar beberapa tahun pejam mata. Mari Uthman, semua tu 40 tahun satu generasi. Sebab itulah didapati katanya apabila umur kita sampai 40 dah tu, pedan 40 situ tu banyak-banyak dah. Di antaranya hendaklah kita memperbanyakkan doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, tolongkanlah aku berasa kata nak terima kasih padamu talak. Pagi petang rasa kata terima kasih. Bila ya Ramadan tu peda 40. Wak banyak alhamdulillah, alhamdulillah. Tengok gapo alhamdulillah. Kecil hati pun alhamdulillah. Nocai pun alhamdulillah. Siacai pun alhamdulillah. Sama telah sebaicai. Sama telah lah tu. Maka dia mari zaman tu yang mula di Muawiyah bin Abi Sufyan. Masa dia lah, dia nak mula lah. Yang mula, kamu nak kan tu hewat balah tu. Kalau dengan sahabat, kita kecek ni sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Cuma jadi ada gitulah, sikit sebanyak dah. Masa dia lah. Dia cita-cita nak amnat, cita-cita nak kebenar tu, ya masa dia lah. Kita nak ambil buat rian kita sini ni. Maka di zaman Al-Hajjaj saat ni tu, suasana Al-Hajjaj ni suka bunuh orang. Sikit tak betul dengan arum dia tu pakai serah catat tekak selalu dah. Termasuk tu guru tafsir nama dia Sa'id bin Jubair. Sikit pah catat tekak sikit, tapi ya nak barihan, ya barihan sungguh. Kancakkan dia tu boleh kira lah. Ya buat rabuk ka pokrong dia tu boleh kira, tapi di diri dia tu tak kena sikit catat tekak tu. Hingga suasana zaman Al-Hajjaj tu, orang celik mata tu tak ada dah soal kecuali siapa dia gatik kena bunuh semalam, siapa dia gatik kena duk luka semalam, siapa dia gatik duk kena rotel semalam, siapa dia kena ruak dia nyanyi gatik semalam. Soal dia duk balas tu lah. Kerana suasana pasal tu. Nak ayat kata orang dia zalim ni bukan kata sekadar kata ton eng dia tu zalim dak. Suasana pun jadi suasana cua juga. Suasana jahat juga. Na'udzubillah min zalim. Lepas tu mari zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Anak Abdul Malik bin Marwan. Anak Cak Amawiyah juga ni. Zaman dia tu pakai orang tengok dia cop peseng wak kosan. Wak bangun ni, wak rongan, gali parik. Tanah pokok kayu. Lepas tu apabila mari zaman dia tu orang mari tanya, retak mana gatik wak gatik sapan mana gatik, jalan mana hak wak gatik lo ni, jalan makko nak mari di tu nak pergi misal je dek wak jalan buta duit tu wak jalan pahutai yak bertepek, la haula wala quwata illa billah, nauzubillah min zalik. Maka zaman Sulaiman bin Abdul Malik berada dengan Al-Walid bin Abdul Malik, orang mereka khas suasana pasal nak barihan ni mari makan minum mewah. Lepas tu makin ni gapo gatik, pakai ye pesen mano gatik, balak mano nikah kahwin. Ada orang panggil sahya banyak mano, duk kecek hatu. Bawa mari zaman Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz ni, dia tu turun dia metu juga. Tapi let mi dia tu, cucu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya ada benih molek situ. Bawa mari zaman Umar bin Abdul Aziz, suasana yang berihan tu dalam 2 tahun tu, 2 tahun lebih kurang,
Tak ada soalan dalam suasana tu kecuali berapa dah mu ingat Quran. Tu. Berapa mu baca wirid gapo gatik berapa wirid gatik sehari semalam. Lepas tu bila gatik nak khatam Quran, berapa hari puasa dalam bulan ni, balas-balas tu lah. Soalan suasana balas tu. Radhiyallahu anhu. Napa tu dah. Lalu itulah kita nak klik pada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Salah satu bukrian kita nak berhenti situ, masalah kata ada salah seorang sahabat dia ikuti Al-Hajjaj walaupun dia zalim, ikuti dalam semaya, tak ada mufarakah. Itu kalau kita nak banding dengan benda lain, dia kena pada tepat, tak kena pada tepat. Dia tengok koroni gatik. Sahabat duk ikuti Al-Hajjaj bin Yusuf, dia semaya gapo? Semaya fardu, cop habis. Semaya fardu tak boleh mufarakah. Tapi kalau semaya sunat, kalau nak cari hak afdal dalam hak sunat, tak ada apa. Nak cari hak afdal. Hamu napa afdal pasal ni? Aku napa afdal pasal ni? Tapi semaya fardu tu dak, ya fardu lagu tu dah. Tak boleh dah kita makmum situ. Walaupun tu email balas mana pun kita tak boleh mufarakah. Kenalah satu segi situ tu. Tapi bermaribat hak amal ibadah hak pasal sunat. Kalau tak pergi sejid semaya tarawih, tak ada salah. Ya afdal semaya rumah lagi. Kalau nak buat lapar, dia mau buat 20, tak ada salah. Ya afdal buat lapar sungguh. Ikut ya tengok di segi sunat ke apa tu. Nampak tak? Adapun kalau nak jadi satu karoni, satu bucu, kata sahabat duk ikuti Al-Hajjaj walaupun dia zalim, dia tak ada mufarakah, tak ada tontuan situ, hak tu semaya hak fardu. Kita kena situ. Lepas tu duduk di masing-masing nak cari hak mana hak afdal. Kita nak rajih, yang ni nak marjuh. Kita nak afdal, yang ni nak mafdul. Tu duduk di masalah masing-masing orang, mumong orang, tiap-tiap orang. Nampak dah deh? Kita yang dikasih sekalian. Masalah Umar bin Abdul Aziz. Ia mari kepada ayah ia tu Abdul Aziz. Orang raja negeri. Raja negeri. Lepas dia pun jadi raja negeri juga Madinah. Isteri dia tu anak pada khalifah, adik pada khalifah. Jadi keliling kelala tu khalifah belaka isteri dia Fatimah tu. Tapi bapa dia mau tentang dia tu jadi khalifah dia tu Umar bin Abdul Aziz saat ni tu. Dia panggil isteri dia, gini. Mari kita tolong. Kalau nak hak hidup dunia, kita becek kita dua orang. Kalau nak duduk sekali, segala-gala beli kakak mah gapo tu, pergi di Baitul Mal. Tu dulu. Kita nak make gapo di sini, nak ayat kata tak pasti sekali-sekala kita sepengal dia soyok tepek tu tak pasti, tapi kita nak tengok bahaya. Orang dalam suasana 2 tahun lebih-lebih yang mai berihan daripada ya orang keturunan orang seni, lepas tu jadi siapa ke dia teriak hari raya tu anak dia masuk. Pakai baju anak orang lain pakai mari baju ya baru belakang hari raya. Kawan anak dia tu mari baju garik-garik gapo tu. Ayah dia teriak. Pas anak dia kata tu teriak apa ayah? Bime-bime tu masalah kata kalau kita mai samrit dalam hal puasa ni. Pak kalau kita puasa kata samrit dah tak ada hal lah dari segi pakaian kita gapo tu. Jadi ya mari apabila didik ke lagu tu yang naik saya turun pada anak jadi jernih-jernih anak tu insya-Allah taala. Maka Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ya hidup dia tu hidup pasal hidup orang hak fakir miskin. Jadi kalau kita balas tu tak ada apa dah lah. Kita peketik kita hidup fakir miskin. Kalau hak kaya lagi raja lagi jong hidup jadi fakir miskin. Sama telah kita orang biasa duduk dalam pasal tu lah. Sekadar kata kita mari praptua dengan keadaan kita. Tak ada apa lah. Tak ada kena kata kita duduk kena duduk long turun. Daripada tahanak kita hak tinggi turun bawah. Kita duduk kat bawah dah. Tak ada apa. Praptua dengan keadaan kita tu alhamdulillah. Lepas tu dia makan khubuz, makan roti syair, bukan ganung dak. Bukan ganung hak laik dak. Syair tu hak pasal yak butu, yak orang panggil yak butir tu ganung tu. Pasal butir tak ada jadi ganung hak molek dak lah. Lepas tu celup dalam minyak gitu moy. Kadang-kadang sebelum lek pagi saning tu ambil cekak leh wazabik tu angun hak kering tu sekadang tu.
Pah yo royak pada anak ya. Orang hak mumur dalam sekitar 2 tahun saat ni, ya royak pada anak ya. Ini adalah baik daripada api neraka. Ya cocok tanya pasal tu. Cocok tanya yang mai daripada tok dia tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada satu hari dia pergi masuk Baitul Mal. Hak ni duk royak cerita bahari ni cerita ulaikal ladzina hadallahu fa bihudahu muqtadi. Orang hak dapat hidayah. Orang kaya, anak raja, isteri dia tu kakak dia tu raja, adik dia tu raja, ayah dia tu raja, sepupu poya dia raja, tapi tinggal belakang situ duk nampak hak nak jumpa yang maha raja, maha terpuji lagi maha kaya. Subhanallah. Pada satu hari dia pergi Baitul Mal. Dia nak tengok, nak pergi samruat barang-barang dalam rumah hak kelang lah. Kata mudah-mudahan hak kelang. Lepas tu dia pergi bau hak dalam, kita kata bau ni ya hawak hak bau sedap harum tu. Dia naik masuk ke hidung dia tu, dia pekuk hidung dia. Pekuk le hidung dia, hak gi sekali dengan dia, hak dia panggil putih tam dia tu gi sekali. Kata wak apa leh? Dia kata aku bimbing takut Tuhan tanya aku wak apa leh mu siung bau hak orang Islam daripada Baitul Mal. Dia pekuk hidung dia. Bimbing takut kalau kita kata tu nampak berdoa. Boleh jadi berdoa sungguh, tapi lek dia tu ya bimbing. Ha tu hak ia lah. Jadi nak ayat kata kita ni kena lakyat on sikit, kena halusi. Satu bahasa lagi kena amat mati dalam hidup kita tu supaya sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan menyoalkan kita segala-gala soalan. Nak jadi kita teriam tua kamtop, kita teriam ada jawab pe. Sudah ada jawab pe, tak ada dok po, tak mesti kita kena dok kriak gitu lalulah. Dia tak ada po sebab pun tak apa, pentingnya ada jawab pe. Umar Khattab dia Umar bin Abdul Aziz dia bimbing takut dia bang negeri ni. Patu apa dia dok bang daripada bang harta Baitul Mal orang Islam. Pada satu hari itu tatamu masuk nak jumpa dengan dia tu, karawat nak jumpa dengan dia tu, maka mapuh api tu jadi faidab gapo ke faituk ke mana tu jadi kurang situ. Dia bangun di beki sendiri dia gapo. Pak kata ya Amirul Mukminin daudlah. Dia kata dak sih. Dia beki sendiri dia. Pas dia beki sendiri dia kata, tak ada dok apa ni. Aku bangun, aku Umar bin Abdul Aziz, aku duk nyata pun Umar bin Abdul Aziz, tak ada dok apa, tak ada dok rugi apa ni. Tak ada dok rugi walaupun tanak Amirul Mukminin baru nak beki balas-balas ni mu, tak ada masalah, tak nanti kata, ya gini, kita kecek, pukiau kong hok faifa sani, hak masjid, ada orang tertentu dah. Tapi sikit sebanyak kalau kita pandai, tak kena dan hati orang tu hak minati orang tu, kita sendiri pun tak apa ia jadi amal soleh hak kita. Misalnya faedah sikit sebanyak. Necah hak faifa hak masjid ni, kamakan hak masjid ni hak kiokong hak faifa ni ada dah. Sikit sebanyak. Lepas tu kita pun pandai juga. Duk nanti hak tu kerana ia minati balas tu dengan kita buat sendiri, ia nak molek kita buat sendiri kerana ia jadi amal soleh pada kita. Oh tak kena doktor riuh. Mana hak kamakan hak necang hak faifa tu kak. Pas benar sekadar kata putus piuh hak kita boleh buat mereka kita tak pandai. Jadi nak ayat kata bak kebajikan ni, siapa dia mau ayat kata kita berhiri ni mai maksum kita berhiri. Makruh. Al-ithar bil qurabi makruh. Ithar kita mengutamakan yang lain dari segi kita mendekati diri kita kepada Allah, itu makruh. Lebih-lebih lagi bab penusah. Kita kata baris pertama ni luar, ada luar, congwang, sore dua kagana dia. Kita duduk baris kedua. Hak tu tawa kau tu, hak ni duk tawa kau orang ni. Dia kata makruh pasal tawa pasal tu. Napa dak? Kita kena pergi penusah. Terungkam duk mana? Orang kita kata sah hak kosong ni terungkam dengan kita. Orang hak duk betul tu dia pergi penusah. Tu kaedah fiqh yang baru. Mari kaedah hadis. Barang siapa penusah hak luar depan dia tu, Allah binakan bagi dia mahligai dalam syurga. Paduk segel apa? Duk segel kerana nak boleh mahligai tu, ya saya tak jauh.
Penusah saat ni kita duk ayat kata kita bihiri tu tak boleh makruh dia. Ketu kaedah fiqh. Kaedah hadis siapa dia pergi penusah depan dia tu Allah membinakan bagi dia tu sebuah rumah dalam syurga. Tak ada apa lah. We tahu hak tu dulu. Lepas tu nak pergi demo rumah tu ikut kita lah dah nampak dah. Ikut kita tu. Kita rasa kata takut dia nak menyapu kayak kabuk sarang labur yang tu. We demo kita pada sebuah pada dah nampak tak? Pas pada sebuah duk tak seduk baris dua, duk baris empat pun tak apa dah pada dah. Pas kalau baris empat pun tak apa dah, tak kena mari semai rumah pun tak ada apa dah, kita boleh dapat kita nak sebilik ke dalam syurga tak ada. Nampak dah tu dah? Ya subhanallah. Tak ada dah seorang mukmin yang sesal masuk daripada syurga kecuali satu detik masa satu cuang wela yang boprong yang mai kau cai. Sungguh situlah yang sesal sungguh-sungguh. Tepat satu perasaan wasa sesal padahal tak ada dah situ tu perasaan deki tak ada dah tapi diri dia tu ya siadai sungguh-sungguh situ. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Pada satu hari itu ya orang tanya isteri dia setelah mana yang meninggal dunia. Cuba royak sikit balah mana suamimu wahai Fatimah. Dia kata jaga you nak tidur lek malam. Lepas tu aku main nak dekat, main nak duduk tepi-tepi oleh malam, ingat tak hidup menangis, duduk ketas seperti mana seekor burung tu hok basah serok duduk ketas kok tu begitu. Gapo kita lalu? Isteri dia tanya, "Malah kaya Amirul Mukminin, kok mana lagi tu wahai Amirul Mukminin?" Dia kata tak ada kok mana? Cumanya aku jadi pecara hak umat Nabi Muhammad. Kena duk pecara balah tu. Radhiyallahu anhu. Lalu itulah yang dikasih sekalian. Kita nak pergi sini di satu masanya. Kita ni tak sah. Hai kuam samkan banyak. Siapa dia yang setak Ramadan dia tu molek. Yang pentingnya kita duduk di atas jalan mu jadi molek hingga suk jalan. Karena ramai orang setak dengan kadang molek. Bagi sekerak jalan tu kok. Bobak. Jadi sepengah katu gitu belah tu dah. Maka ada dua kaedah sini dalam kita nak terbiahkan anak kita, nak didik. Kita ajarkan anak kita tu akan Al-Quranul Karim. Nasaya Al-Quran tu ya ajar segala-gala kebaikan kepada anak kita. Setak tu pengisi dia tu jadi penuh nak ajari Al-Quran. Ajari hak duk dia tu, yang main betul dia. Nak lepas dia pergi ke bakok pun tak ada apa dah lah. Nak lepas dia pergi ke Ciamai pun tak ada apa dah lah. Sebab tak ada apa dah. Dia panggil kerap dah. Jemur panah pun tak ada gapo. Jemur hujan pun tak ada gapo. Orang panggil gapo jemur air pun tak ada apa. Tak ada apa dah lah. Dia kerap si dah. Itu dah. Balas tu lah. Lebih kurang. Kita sini nak rakyat kata satu kaedah antara ya cara ya didik anak dia tu. Dia kata hormat saat ni. Hormat pada orang tua. Hormat pada orang susah. Hormat pada jiran tetangga. Hormat pada hak seteru. Hak kita terlingkah sikit sebanyak. Hormat saat ni tak pasti kata membuktikan kata kita ni kasih pada dia. Kita hormat pada jiran kita yang mana dia duk tahu siapa pada kita. Cerak kita tak ada kasih pada dia. Kita benci pada dia lah. Dia duk tahu siapa dapat kita. Dah. Hormat pada seteru kita, cerak kita benci pada dia, cerak kita tak ada kasih pada seteru. Tapi itu adalah alamat kata kita duduk dalam kerabuangkan didikan yang baik. Tu baik ni saya suka nak hormat pada orang. Sekalipun kita tak ada kenal, sekalipun kita tak ada kasih pada dia. Lalu itulah kita yang dikasih sekalian. Kita balas-balas ning ni. Dengan sepatah kata yang baik. Ataupun senyuman yang baik boleh jadi mengubahkan hidup seseorang. Boleh jadi patiru seorang itu dengan kita senyum baik, dengan kita sepatah kata dengan baik, ubah ciwik dia tu daripada kiri ke kanan lah dah. Subhanallah. Hak ning ni lebih baik daripada semaya 5 fardu lagi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dengan kita tu ucap kalimah baik pada dia, senyuman kita terhadap dia tu, kita mengubahkan hidup dia, kehidupan dia, kita akad hemah dia, kita menolakkan dia pergi ke depan. Dia jadi wasa kata ada semangat. Ada semangat, ada yang panggil mi kun ka hak ciwik dia semula. Pia hai kun ka pada ciwik dia. Kita saat ni dengan ucapan kita, dengan senyuman kita, dengan kita tanya khabar. Saudara hak sana deh, sikit sebanyak bukan mengupak dak tapi nak royak. Ya be tu telo dia lah tak ada salah. Ya be yang kata ashadu. Deh bukan asyhadu dak ashadu. Dari 2 3 4 tepat hak pada ashadu tu jadi lah tu. Jadi kalau kita kira gak salah lah be dia tu deh. Tapi boyo sudah be tu royak kata masya-Allah sedapnya be selalu ya rabai. Rabai nak royak hak dia. Kita pun dengar. Ya rabai nak royak hak dia tu ya semangat tu. Amal soleh juga. Aucai, dia panggil aucai dia tu. Deh. Aucai kita aucai dia tu ya wasa uncai lek dia pula dah. Ya wasa uncai pula. Amal soleh lek kita. Esok bukan semaya bukan bel subuh dak, bukan kalau duha pun ya bel juga kan. Nampak tu dah. Kalau duha pun dia bel juga kan. Tapi subhanallah. Itulah dia dikasih sekalian. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Satu kekuatan kita nak tahu power Umar bin Abdul Aziz ni. Salah seorang yang dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan bukan ia datang daripada satu perkara, satu sesuatu yang kita boleh buat. Misalnya benda ni berat 10 kilo dah. Saya boleh akik hak benda hak nak hak 10 kilo. Bukan bermakna kata saya gagah satu kekuatan, tetapi kekuatan dia datang, kuamai kekuatan dia mari daripada satu perasaan yang mana kita tak kuasa. Kata nak mengalahkan kita, tiba-tiba kita boleh mengalahkan kita. Dalam arti kata kita tosu dengan ciwik kita. Segala-gala hak orang panggil upasat depan kita wasa kata lawe, itu kekuatan. Ada pun hak kita boleh buat tu biasa hak duduk dalam kuam samak kita dah. Kekuatan ni ialah ya satu perasaan kata kita ni tak leh, misalnya kita kena pakai seolah-olah kata kita ni kena sudu turut bubur kalau kita kata bahasa kapung ni. Lepas tu kita jong tak jadi sudu turut bubur, itulah satu kekuatan. Kerana kita ni selalu nak cari satu kekuatan dalam arti kata nak mencarikan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cari hak tu kita nak menghadapi cabaran sangkum, menghadapi diri kita sendiri mula-mula tu. Marikat pemperayuk kita berbagai-bagai. Pemperayuk kita tu sifat tepi, itulah kekuatan yang dikasih sekalian. Ini masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya subhanallah, dia terletih nak mati 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya jadi Amirul Mukminin. Lepas tu dia tahu kata khodel dia tu, dia berikan pada dia le rumah tangga dia tu, orang itulah boh racun pada makan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz tahu kata khodel dia tu boh racun. Dia panggil, "Apa leh mumpung racun dalam makanan aku?" Khodel dia pun ketak. Pas dia jawab dengan hal takut. "Wahai penghulu, sungguhnya Umara Bani Umayyah, puak-puak Bani Umayyah hok dok deki pada Umar bin Abdul Aziz, hok pupu poye dia tu dah. Sesungguhnya Umara Bani Umayyah sepupu poye Umar bin Abdul, wek pada aku ni 1000 dinar dan janji bahawasanya kalau aku boh racun pada mung, aku jadi merdeka." 2 kali yang boleh khodel dia. Boleh 1000 dinar lepas tu merdeka Sebab itulah boh racun ni. Dia mau janji kata kalau mau boh racun pada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz dia mati, aku nak wik pada mung 1000 dinar serta merdeka kamu lepas daripada hamba, jadi hamba, jadi orang esrak lah. Lalu itulah Umar bin Abdul Aziz saat ini dia kata,
tak 1000 hok demo wi sakning pada mung tak dalam Baitul Mal, pamung aku merdekakan mung pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. 1000 hok demo wi sakning mu ambil dah. Ya tahu dah kata dia racun dalam tubuh dia dah. Ya ayat pada khadir dia 1000 hok mu wi sakning mungkin boh dalam Baitul Mal, patena duit tu dalam Baitul Mal, pahmu sendiri pun aku merdeka. Tak ada apa. Jadi daripada hasil hak dia nak kena bunuh saat ni racun saat ni, orang tu boleh 1000 dinar lagi, boleh merdeka lagi, tapi 1000 dinar tu boh patena kangen hak Baitul Mal, pas dia tu merdeka. Subhanallah. Lalu itulah dalam masa 2 tahun setengah saat ni habis. Ngopraman tu tak ada orang nak royak ngopraman. Hingga kata rakyat hak dekat hotel mana kutik bayar habis. Bayar habis. Rakyat hak mana hak rakyat hak tik ni bayar. Lepas tu rakyat hak mana hak nikah kahwin wi belanja gapo tu. Akhir sekali habis dah lebih lagi duit. Lepas tu berjinak dia tu dengan Tuhan, ya berjinak dia dengan Tuhan. Hingga sampai musim berjinak dengan kambing. Apabila dia mau tanya kata sampai mana hak musim jinak dengan kambing tu? Hak musim tak nak makan kambing? Oh ya je sampai Umar bin Abdul Aziz. Sebab apa? Sebab ya jinak dia sebagai hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala selaku penjadi dia. Apabila jinak situ habis situ dah. Lalu itulah apabila balas tu lebih duit, akhir sekali kata gini, ngopraman kita tu beli gandum, kita tabur gandum saat ni di kemuncak bukit mana-mana supaya burung dalam suasana musim sejuk berhimat apa tu dah. Musim sejuk himat, burung tak ada orang makan apa, pergi di kemuncak bukit tu, pergi dok patuk hak bahan-bahan ni. Learning hak patibat hak ni praktik Turki. Praktik Turki sama Erdogan ni ambil gandum gapo tu naik ke puncak bukit apabila himat pergi dok tabur melakukan sunnah Umar bin Abdul Aziz. Ni dikatakan sunnah. Sunnah ni sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah para khulafa rasyidin. Sunnah ni makna kata witi ciwit satu perjalanan hidup gaya neu dalam untuk nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa 2 tahun akhir sekali tu nak ayat kata suasana tu bukan kata sekadar kata alam sekitar pakat duk tanya hak apa gapo. Ya sendiri tu kampus sutai dia tu sabit tu saya duk ayat kata kampus sutai tu man kana akhiru kalami la ilallah dakhal jannah tu memang sungguh, tapi tak mesti itu benar. Asalnya hati kita terikat dengan penjadi kita walaupun kampus sutai kita gapo pun tak ada apa. Kampung Nabi tak ada la ilaha illallah. Lihat akhir sekali Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, teman yang maha tinggi, teman yang maha tinggi. Lepas tu Umar bin Khattab, kampung dia tak ada la ilaha illallah. Lihat sutai dia. Dia kata kampung sutai dia waili illam yarhamni rabbi. Oh, gagalkan aku kalulah Tuhan tak ada rahmatkan aku. Umar bin Abdul Aziz cicit dia pun kamput sutai dia dah baca ayat daripada suratul Qasas ayat 83 yang berbunyi tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat, kami menjadikan negeri akhirat itu kepada orang yang tak ada sombong di atas muka bumi ni, tak ada wak kerosok kemai tamlai di atas muka bumi ni, wal aqibatu lil muttaqin, balasan yang baik lagi akan datang bagi orang muttaqin. Dia sebut hak tu pak habis nyawa dia situ. Lepas pada dia mati 10 tahun dapat dari peti salah satu peti dalam Baitul Mal saat ni dah tu save dari Baitul Mal, sebutir gandum halus tu besar sebiji watama. Tertulis situ inilah tertumuh pada zaman keadilan. Tak tahu pio mai buh pio gagapo, jadi tertulis itu dalam kelang saat itu save saat ni dah butir gandum sebesar biji watama, ada satu kokian tulis situ tu inilah tumbuhan pada zaman al-adlu, pada zaman community pada zaman keadilan.
Semoga kita yang mana mendengar malam ni, kita mengadilkan diri kita sendiri dengan batas garis yang Allah Subhanahu Taala menggariskan pada kita, usaha anak isteri kita, lepas tu kita buka wongkan bulat teh kita sikit. Semoga kita dalam hal kita duk kerja duk buka bulat teh saat ni, kuam yo hitam saat ni, kita pejam mata pian mana situ tak ada masalah. Dah, kerana kita tamnati kita untuk kita nak menemui wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Insya-Allah taala kita boleh rindu, boleh tengok dengan cukup rocak, tak ada orang royak. Nah, kira tengoklah orang perempuan zaman Nabi Yusuf tu, tengok pada Nabi Yusuf kerak tangan habis. Dah, ya berdarah habis. Tu tengok seorang makhluk ya tu. Makhluk tu pun hak tu pun ya dinyanyai dia halus tu, tak ada orang royak ya, kecil hati. Lepas tu dalam hati tu ya gini. Rupa comel tapi dalam hati duk jadi nocai, duk le telaga halus-halus, pada mau jual, lepas tu mari di tempat hok demo pera pun jadi fitnah. Hak pasal kena buat karut dengan gapo. Walaupun rupa comel sini duk kecu situ, tak jadi, tapi dalam hati pun orang perempuan Egypt masa tu kerak tangan dengan tengok rupa dia. Maka bagaimanakah kita tengok, lihat dengan cukup rindu penjadi kita insya-Allah taala, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang kita selalu alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawdu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim.